29 September 59, tarikh keramat bukan bualan. Dijaulatkan bahasa Melayu itu simpulan dalam perlembagaan terbukti nukilan. 16 September 61, di tubuh lembaga bahasa hala ditentu, mengatur rancangan sepanjang waktu. Bahasa Melayu jangan dicatu. 1 Januari 65, lembaga bahasa berubah nama. Dikenali di BP sudah bergema, melutani bahasa Melayu fungsi utama. Orang berbudi kita berbahasa, santun bahasa peribadi bangsa. Cantik berperadaban menyentuh rasa, penabir diri sepanjang masa. Usia biasanya dikaitkan dengan peningkatan umur yang melibatkan satu jangka masa, rentang waktu, tempoh atau dekad tertentu. Dalam konteks skala usia yang lebih besar, momen peringatan diingati dan diraih dalam 2 tahap peringatan penting, iaitu Jubli Perak dan selanjutnya Jubli Emas. Peristiwa penting tersebut tidak terkecuali kepada Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka adalah sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Darussalam. Mencecah usia emas 50 tahun, sebuah organisasi itu telah menjangkau atau telah mencerminkan keunggulan dan kegemilangannya kerana berjaya memainkan peranan dalam mendukung amanah yang dipertanggungjawabkan. Sepanjang perjalanan jabatan ini dalam melenggang bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka telah bergerak sejalan dengan perkembangan dunia yang berubah. Setiap sesi segmen perkhidmatannya beradaptasi dengan perubahan bagi mendukung cita-cita dan bertindak balas terhadap kehendak perlembagaan dalam memertabat dan memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara sesuai dengan cabaran perubahan masa. Sepanjang 5 dekad berlalu, Dewan Bahasa dan Pustaka telah memahat catatan penting baik di peringkat negara, serantau maupun antarabangsa dalam konteks membina, memperkasa dan mengembang majukan bahasa dan sastra Melayu tanah air. Meskipun dunia bergerak maju ke hadapan,
Dewan Bahasa dan Pustaka tetap utuh sebagai teras yang kuat dalam menonjolkan imejnya sebagai institusi yang berpribadi dalam mendukung dan melestari bahasa. Dengan kata lain, wacana ilmiah dan kegiatan kebahasaan, kesusastraan, penerbitan dan perpustakaan telah melalui proses dinamika progresif bagi merangkul minat dan partisipasi masyarakat negara ini. Program pemberdayaan bahasa yang diwujudkan ialah memastikan bahasa Melayu dihayati dan dilestarikan dalam wahana sosial, politik dan ekonomi seperti yang telah diperuntukkan dalam Bab 82-1 Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Selaras dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa istiadat menghadap dan mengundiakan bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Kepertuan Baginda yang ke-42 tahun di Balai Singgasana Istana Nurul Iman pada 15 Julai 1988. Dalam pada itu, Beta ingin mengingatkan supaya usaha ke arah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara tidak akan diabaikan. Adalah menjadi tanggungjawab seluruh rakyat dan penduduk di negara ini mengamalkan bahasa Melayu terutama dalam urusan-urusan resmi menurut peraturan yang ditetapkan, termasuklah juga meningkatkan penggunaan tulisan Jawi. Dalam menanai tanggungjawab tersebut, selain Dewan Bahasa dan Pustaka, amanah dan tanggungjawab tersebut turut sama ditanai oleh jabatan-jabatan kerajaan serta sektor swasta di samping sokongan masyarakat dan penduduk negara ini yang prihatin tentang perkembangan bahasa Melayu. Dalam Bab 82 dari Undang-Undang Perlembagaan ada menyebut bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negeri ini. Perlembagaan Negeri Brunei 1999 yang dikubal dan dimuktamadkan pada 29 September 1999 adalah undang-undang tertinggi negara yang sentiasa menjadi acuan dalam mengkubal polisi atau dasar yang berkaitan. Antara klausa penting perlembagaan yang berkaitan dengan peranan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini ialah bahasa rasmi negeri ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis. Dengan tidak menghiraukan ceraian kurung 1, bahasa Inggeris boleh digunakan bagi semua maksud rasmi selama 5 tahun selepas dijalankan bab ini dan demikian juga selepas itu, melainkan jika undang-undang bertulis telah diluluskan menggubahkan perkara ini. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi bagi menjalankan pekerjaan-pekerjaan Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Majlis Mesyuarat Negeri. Kemudian, perlembagaan berhubung penggunaan bahasa Melayu dipindah dalam tahun 2004. Bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Versi rasmi dalam bahasa Inggeris hendaklah diadakan mengenai sesuatu perkara yang menurut perlembagaan ini atau menurut sembarang undang-undang bertulis atau menurut peraturan-peraturan mesyuarat dikendaki untuk dicetak atau ditulis, dan versi tersebut hendaklah samalah juga dengan versi rasmi dalam bahasa Melayu diterima sebagai naskah yang sah. Sekiranya terdapat sebarang kewahaman, pertelingkahan atau percanggahan antara naskah bahasa Melayu dan naskah bahasa Inggeris perlembagaan ini atau apa-apa jua yang dicetak atau ditulis menurut fasal kurung 2 di atas, maka naskah bahasa Melayu hendaklah dipakai.
ke arah merealisasikan undang-undang yang telah diperuntukkan pada 16 September 1961 terukir sejarah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka selepas Majlis Mesyuarat Negeri meluluskan penubuhan lembaga bahasa iaitu ditukar menjadi bahagian bahasa dan pustaka yang ketika itu menjadi sebahagian daripada Jabatan Pelajaran. Pengarah pertama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Yang Berhormat Datuk Paduka Tuan Haji Muhammad Jamil bin Pihin Udana Khatib Haji Awang Umar dan kini dikenali sebagai Yang Berhormat Pihin Juwatan Dalam Sri Maharaja Datuk Sri Utama Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri bin Begawan Pihin Udana Khatib Datuk Sri Paduka Haji Awang Umar. Saya berazam, walau berapa sulit sekalipun, kita kalau mau hendak menggunakan bahasa itu, kita cuba dengan seberapa usaha yang boleh. Jadi, berbagai-bagai saya usaha. Terutama sekali, saya mulakan papan tanda, dipacapkan di mana-mana. Gunakan bahasa Melayu. Gunakan bahasa Melayu. Sana sini. Jadi, banyak itu cabaran yang teguran kepada saya. Tapi kalau tidak tabah, memang sukarlah. Jadi, begitulah yang saya punya perjuangan. Tetapi saya tetap terus mengatakan bahasa Melayu mesti dipakai. Direktorat Kepimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka, Silih Berganti dan Dewan Bahasa dan Pustaka tetap terus mengorak langkah, berkembang maju untuk sama-sama mengangkat martabat dan tamadun bangsa serta menjunjung kedaulatan negara. Rakaman penghargaan dan terima kasih kepada kepimpinan terdahulu hingga sekarang yang pernah dan telah meletakkan asas yang kukuh untuk kewujudan jabatan ini sehingga sekarang. Dalam usaha memperjuangkan pemertabatan bahasa Melayu, sebaris tokoh pemimpin yang terdiri dari golongan cendekiawan, berwibawa dan berkarisma pernah dilantik menerajui Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka antaranya menjadikan lembaga tersebut sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab dalam mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang tercatat dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Dasar tersebut direalisasikan oleh tokoh-tokoh pemimpin yang komited dalam menegakkan bahasa Melayu. Kemudian saya minta lagi setiausaha kerjaan membuat satu peraturan, jadi supaya bahasa Melayu itu ditulis di atas. Kalau membuat nama kedai kan nama apa, tulisan Jawi bahasa Melayu, kemudian yang bawah itu bahasa apa, 3 bahasa dipakai saja, bahasa Melayu, tulisan Romi atau bahasa lain. Jadi semua kedai-kedai bahasa itu menulis macam itu. Kemudian pada 1 Januari 1965, bahagian Bahasa dan Pustaka ditukar nama menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dan dipisahkan daripada Jabatan Pelajaran dengan mempunyai jabatan sendiri.
Pada 29 September 1965, tercatat satu lagi sejarah serta meninggalkan restaan kemajuan untuk menjadi ingatan dan kenangan kepada generasi seterusnya hingga ke hari ini, iaitu peletakan batu asas Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Penyiaran dan Penerangan. Peletakan batu asas Dewan Bahasa dan Pustaka disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuwaddin Ibni Almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam pada 29 September 1965 bertapak di Jalan Elizabeth II dan Jalan Stony, Bandar Brunei. Dalam melaksanakan pemakaian bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa rasmi sejak 29 September 1959, seperti yang dimaksudkan Undang-Undang 1959 itu, kerajaan telah menjalankan usaha dan ikhtiar memberi arahan kepada ketua-ketua jabatan kerajaan untuk mengamalkan bahasa Melayu sebeberapa yang boleh dalam semua lapangan pekerjaan. Saya cuba mengadakan minggu bahasa, bulan bahasa, dua macam perkara itu mendapat sambutan juga. Beribu-ribu orang berharap mengarah cugan gunakan bahasa Melayu itu. Mula-mula apabila sudah saya dilantik menjadi pengarah bahagian bahasa dan pustaka di Jabatan Pelajaran, maka kerajaan pun mengantar 5 orang pegawai diketuai oleh Datuk Idris bin Babji, pengarah pelajaran negara, dan saya sendiri, kemudian Haji Awang Umar bin Awang Muhammad dan Pengiran Abdul Mukmin bin Pengiran Usman dan Awang Ibrahim bin Awang Muhammad Said. Pergilah ke Kuala Lumpur, di sana pergi ke Dewan Bahasa dan berjumpa dengan Said Nasir bin Ismail As-Sahab. Hasil dari laporan 5 pegawai tersebut dihadapkan kepada kerajaan untuk dimusyaratkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk dipertimbangkan. Majlis telah menimbangkan laporan tersebut dan diterima pada dasarnya. Telah menyusun dasar-dasar, maka saya pun mulalah menjalankan tugas. Tugas yang pertama sekali, saya menyeru kepada orang ramai dan terutama sekali kepada pegawai-pegawai kerajaan, ketua-ketua jabatan, kebanyakan orang putih. Jadi terpaksalah saya mengadakan penerangan-penerangan kepada mereka itu. Saya terlibat dalam di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1968. Itu mula-mula saya dilantik sebagai penyunting, dan sejak itulah sehingga saya bersarap, dan dalam jangka masa itulah saya menjalankan umanah yang diumanahkan kepada saya, yaitu umanat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu perkara penting yang saya pegang. Kemajuan demi kemajuan dicapai dalam lingkungan kepimpinan para direktorat. Boleh dikatakan sejak Dewan Bahasa dan Pustaka terbentuk, bahasa Melayu sudah mula berkembang. Visi dan misi jabatan terus ditanai dan didaulatkan. Hal ini juga dipikul sama oleh jabatan-jabatan kerajaan dan penduduk bukan Melayu di negara ini yang pada ketika itu sudah mula beransur menggunakan bahasa Melayu. Perjuangan bahasa Melayu di negara kita ini adalah ada kaitannya dengan perjuangan nasionalisme pada tahun 1950-an, dan kebangkitan itu
tampias juga, iaitu melarat juga kepada negara kita, dan salah satu daripada alat untuk mengembangkan bahasa Melayu. Pada 1 Januari 1965, bahagian ini dinaikkan tarafnya sebagai sebuah jabatan. Awal tahun 1984, Dewan Bahasa dan Pustaka diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemudian, pada 29 September 1989, sebuah lagi bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka didirikan bagi menampung pertambahan kaki tangan. Peletakan batu asas Dewan Bahasa dan Pustaka yang terletak di lapangan terbang lama Brakas disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya di Gadong Sri Lila Datuk Seri Paduka Haji Awang Husin bin Pihin Orang Kaya di Gadong Seri Diraja Datuk Lala Utama Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dewan Bahasa dan Pustaka pada awal penubuhannya hanya mempunyai 5 bahagian. Kemudian pada 1 Ogos 1982 berlaku perubahan bagi menyesuaikan kehendak waktu dan selaras dengan perkembangannya. Sehingga kini Dewan Bahasa dan Pustaka telah membentuk 8 bahagian utama ke arah merealisasikan dasar-dasar Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa, bahagian pembinaan dan pengembangan sastra, bahagian perancangan majalah dan jurnal, bahagian perancangan buku, bahagian penerbitan dan pemasaran, bahagian perpustakaan, bahagian seni lukis, reka bentuk dan seni foto, bahagian pentadbiran dan pengurusan. Apa yang penting, kesepakatan dalam kesemua bahagian ini dalam mendukung 5 dasar penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Berusaha dan berikhtiar mengembangkan dan meninggikan bahasa Melayu. Menyesuaikan pemakaian bahasa Melayu yang telah dijadikan bahasa rasmi negara mengikut kehendak dan semangat Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dalam bab 82(1). Mengeluarkan atau menentukan pengeluaran buku, menyatu padukan ejaan dan sebutan serta mengadakan perkataan teknikal dalam bahasa Melayu. Menggalakkan orang-orang yang berkebolehan dalam mempelajari bahasa Melayu. Peranan besar yang kita buat antara untuk pelaksanaan bahasa Melayu bersama dengan pihak serantau ialah terutama dalam bidang penerbitan dan juga dalam bentuk seminar dan dalam bentuk kolegium ataupun dalam bentuk simposium. Di samping itu juga kita memberi kefahaman kepada masyarakat ataupun dengan surat-surat keliling dalam memberi lebih kepada pemahaman tentang penggunaan dan pemakaian bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Terutama sekali ke arah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan para pegawai dalam bidang-bidang ditekuni. Maksudnya bidang-bidang ditekuni tadi ialah 4 bidang utama, iaitu bahasa, sastra, penerbitan dan juga perpustakaan. Jangka masa 50 tahun tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka bukan hanya setakat hanyut bersama arus usianya, malah telah mengisi tempoh yang lama dengan sumbangan bakti yang bermakna, sehingga sejarah menjadi saksi terhadap pencapaian dan pembangunannya. Peningkatan usia tersebut telah membawa Dewan Bahasa dan Pustaka ke peringkat usia yang lebih dewasa dan matang, dan pastinya telah mengumpul segunung khazanah pengalaman yang sangat berharga. Semoga usaha gigih dalam mengembangkan dan memperkasa bahasa Melayu akan membuka mata pihak tertentu bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara, bahasa jiwa bangsa. Dewan Bahasa Bahana Cetera buat pengambau penggiat sastra, berkongsi minda pencerna indera,
wacana tuturan puncak kembara. Jerawara tuturan sastra menyusur daerah kuku bicara. Budaya maju ganding setara, memertabat bahasa teguh negara. Biar telus menabur bakti, melutani bahasa sepenuh hati. Bahasa Melayu kita hormati, cerminan bangsa teguh sejati. Terpancar di bipi pusaka bangsa, khazanah ilmu sepanjang masa. Budaya sastra santun bahasa, penyulai budi, pemantap rasa. Mabi masra pentas pertemuan, menjana rancangan, mengumpul ramuan. FBPA dan FPPA melestari tujuan, mengatur strategi untuk kemajuan. Hidup bahasa, hiduplah bangsa, tegak berdiri aman sentosa. Bersatu teguh sepanjang masa, melakar sejarah